Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu hingga penilaian agama dalam Islam. Yang mana itu kita sampai dah kepada bahagian berkenaan bahagian kedua berkenaan dengan tata cara ataupun golongan usul bagi golongan yang melakukan bid'ah ataupun tersesat daripada Islam. Itu pertama, mereka menolak dan menentang nas yang tak menepati kehendak mereka, dan kedua, mereka memperolokkan atau memainkan usul-usul penilaian syariah yang berupa dengan pertama, percaya Quran, tak percaya sunnah, kemudian percaya sebahagian dalil, tak percaya sebahagian dalil, kemudian mereka tidak mengambil berat berkenaan penyimakan sunnah atau berbohong atas nama Rasulullah SAW, kemudian menyembunyikan nas, kemudian menyelewengkan maksud nas, dan kemudian itu yang terakhir kita ambil 7 itu adalah dengan mereka ni menolak hadis ahad. Yang keenam itu mereka mengambil dalil untuk sandaran, untuk sokongan, bukannya sandaran. Maksudnya dia bukannya buat amal tadi kerana amal tersebut, tapi kerana apa? Kerana ada benda dia nak, dia cari dalil untuk menguatkan pendapat ataupun apa benda mereka pegang. Ini hari insyaAllah kita sambung pada yang ke-8. Yang ke-8, mengkritik para sahabat radhiyallahu anhum serta meninggalkan manhaj salafus salih. Mengkritik para sahabat radhiyallahu anhum serta meninggalkan manhaj salafus salih. Telah berlalu dalam bab yang pertama penjelasan kebesaran kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Maksudnya waktu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk usul bagi Ahlussunnah wal Jamaah, dalam penerimaan dan penilaian mereka, itu mereka pertama mengagungkan nas, kedua memastikan kesahihan nas, itu bersama nas yang sahih saja. Yang ketiga, mereka betul faham. Ketika betul faham ni, kita bincangkan yang pertama sekali, mesti seorang tu ada dalam betul faham adalah apa? Memahami mengikut tata cara para sahabat radhiyallahu anhum memahami. Mana faham macam mana para sahabat faham. Kalau dia kata kita faham dengan cara kita sendiri, memang kita ada akal. Zaman para sahabat Nabi SAW dahulu, kita kata mereka ni, zaman mereka tak ada sains dan teknologi macam zaman kita. Tapi namun begitu, kita sering macam bandingkan zaman, dan kita lupa sebenarnya para sahabat Nabi SAW tidak boleh kita letakkan macam mana orang lain kita letakkan. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala suruh kita ikuti para sahabat, mencontohi para sahabat. Surah At-Taubah 100, Allah Ta'ala nyatakan wasabiqunal awwalun, dan golongan yang memula yang awal itu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dengan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni adalah radhiyallahu anhum, sahabat, dan siapa ikut mereka radhiyallahu anhum, Allah Taala redha terhadap mereka. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada, dan mereka Allah Taala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Jadi bila Allah Taala menyatakan para sahabat dan siapa ikut mereka paling besar, maka dalam ikutan tadi kita tak boleh lari. Sekalipun kita kata kita telah berubah zaman, zaman kita sains teknologi lebih canggih dan sebagainya, tapi penggunaan akal pada zaman kita sebenarnya makin kurang berbanding dengan zaman para sahabat. Zaman kita sekarang ni, dengan handphone yang ada, kita hafal berapa banyak nombor? Siapa hafal nombor? Ada suami sendiri pun tak ingat. Isteri sendiri tak ingat, lelaki tak ingat bini nombor, tak ada hal. Ini zaman kita sekarang, isteri tak ingat nombor suami. Kalau dia kata dahulu kan, kita ada 20 nombor, kadang-kadang 100 nombor dalam kepala kita. Faham tak? Jadi konteks penggunaan otak makin kurang zaman kita. Zaman dahulu pergi belajar, berletih, penat sebagainya, zaman sekarang tak ada. Dah ada depan mata pun tak buka dah. Zaman dahulu nak beli mushaf, kena belilah sekian sebagainya. Sekarang ni ada, semua sekali. Tapi pasal tak? Makin balas, makin malas. Jadi kalau konteks penggunaan otak ni, zaman para sahabat Nabi lebih kuat pakai otak banding kita. Sebenarnya lah.
Tapi kalau nak argument zaman kita lebih canggih, kita tumpang ilmu orang je. Orang buat handphone kita pakai, bukan kita buat. Katakan orang yang buat handphone mati, syarikat Motorola benda sekali kena bom, matilah. Syarikat kan kadang dia bangang sikit, suka letup. Katakanlah semua sekali, blueprint pun hilang. Agak kita kat Malaysia ni buat balik tak? Orang Taman Tun ke buat, Kota Damansara buat handphone sendiri, boleh tak? Dah orang yang buat handphone tu dia tak ada dah, tak ada seorang pun tinggal. Faham tak apa jadi? Jadi konteks zaman kita sekarang ni, perubahan tentang masa dan sebagainya, kita menyangka kita lebih baik daripada para sahabat. Sebenarnya tidak. Para sahabat Nabi lebih baik daripada kita. Dari ketaatan, kepatuhan, bahkan pemahaman. Tak boleh kita kata bahawa para sahabat Nabi tak tahu apa yang kita tahu, tak. Bahkan kalau dia kata dalam pemahaman dalil, mereka lebih faham sebab mereka dapat tunjuk ajar direct daripada Nabi SAW. Dan sebab itu dia kata dekat sini timbul yang ke-8, bila mempermainkan unsur penilaian syariah, pasal di antara dalil syariah tadi, ada yang nas itu sendiri ditolak, yang dipermainkan, tapi ada juga cara pemahaman itu sendiri. Macam sebelum ni kita ambil nombor 7, mereka berdalilkan, mengambil nas untuk sokongan, bukan sandaran. Maksudnya kalau dia kata ada perangai dia suka buat, dia akan cari dalil nak sokong perangai dia. Macam bila zaman sekarang ni, bila tegur berkenaan madat tu kan, dia Nabi tak pernah ajar madat, para sahabat tak ajar madat. Tapi dia kata ada orang minta dengan Nabi dah mati pun minta, apa salahnya? Dia main kisah seorang yang sahih tak sahih dipercanggahkan. Dia sibuk pakai benda tersebut untuk apa? Perangai dia ada. So maksudnya dia ada perangai tertentu, dia tak ambil dalil, sokong perangai dia. Dia zikir lompat dan nari, dia ambil hadis Ja'far bin Abi Talib, tenteng kaki ni depan Nabi, maka kita zikir tenteng pun tak apa. Jadi ini ahli bid'ah. Ini adalah orang yang sesat sebenarnya. Menggunakan dalil bukan kerana kita kenapa baca ni? Sebab Nabi ajar. Itu lain. Kenapa buat ni? Tak salah sebab ada orang buat yang lain, tak serupa macam saya buat, tak ada kaitan dengan apa saya buat, tapi orang tu buat, saya boleh buat jugalah. Ada macam tu. Jadi itu adalah ahli bid'ah. Jadi cara pemahaman dalil. Jadi bila dia kata nombor 8, mengkritik para sahabat serta meninggalkan manhaj salafus saleh. Jadi memang kita bincang kepada bab yang pertama dahulu, itu bahawa dalam pembetul memahami dalil, kita ada beberapa asas. Asas yang pertama adalah memahami dalil dengan cara atau tata cara para sahabat Nabi SAW. Pasal mereka adalah orang pertama yang belajar dengan Nabi SAW dan praktikkan amalan tersebut. Apatah lagi yang bila kita tumpukan ikutan kita kepada Nabi adalah berkaitan dengan akidah, ibadah dan juga akhlak. Itu yang kita tumpukan sebenarnya. Adapun benda-benda lain macam kenderaan, Nabi tak ajar para sahabat mestilah naik unta, mesti naik unta. Tak. Nabi tak ajar mesti naik unta. So para sahabat tak ajar kita mesti naik unta. So apa masalah dia? Kita pakailah apa kita nak. Mana cara itu tak ada masalah. Mana pelaksanaan itu kita kata, mana the way untuk sampai tadi tak ditimbulkan. Nak pergi ke masjid, galakkan pergi masjid. Ada para sahabat belajar Rasulullah ajarkan, para sahabat ajar kita. Tapi dalam masa sama tak ada tentukan mesti masjid mana. Macam tu masjid dekat ni, masjid besi. Dekat Putrajaya je. Tempat lain tak sah. Tak ada, para sahabat tak faham macam tu. So understanding tadi tu kita kata para sahabat pemahaman mereka didahulukan ke atas orang lain. Dan bahawa pemahaman makna-makna kitab dan sunnah hanyalah diambil daripada mereka. Hanya dari para sahabat diambil pengertian ataupun maksud bagi setiap dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So itu pemahaman yang kita kata kena ada. Mereka adalah manusia paling mengetahui tentang kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Rasulnya SAW. Serta setiap ilmu daripada ilmu syarak yang diambil bukan mana kalau dia kata jadi itu bentuk dia. Setiap ilmu dari ilmu-ilmu syarak yang diambil bukan dari jalan mereka atau bertentangan tata cara mereka, maka ia adalah kesesatan dan penyelewengan. Anything yang diambil bukan daripada ajaran para sahabat, maka bukanlah dia sebagai Islam sebenarnya. Maka itu yang Imam Malik rahimahullah nyatakan, dia kata apa yang bukan agama pada zaman para sahabat takkan jadi agama pada zaman kita. Apa? Ini zaman Imam Malik rahimahullah, dia hidup dalam tahun 100 Hijrah ke atas So dia sempat dengan Syafi'i rahimahullah dan sebagainya. Maka dia mengatakan bahawa kalau anda kata benda bukan agama pada zaman para sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Apa saja, berdoa, kepercayaan macam Nabi hadir, adakah itu agama pada sahabat? Tidak. Dan bukan agama zaman kita. Madat, adakah agama zaman para sahabat? Bukan. Maka bukan agama zaman kita. Mana dia bukan ritual agama, bukan upacara agama. Di zaman kita sekarang ni macam majlis panggil. Majlis qasidah bukan selawat. Selawat tak ada majlis.
Selawat tak perlukan majlis. Anda tak perlukan majlis selawat. Sebab anda boleh berselawat di mana sahaja. Dalam kereta boleh, kan? Sebelum makan boleh lepak-lepak, tunggu makanan siap, boleh. Masa kosong kita ada, selawatlah. Dan lafaz terbaik adalah apa yang Nabi SAW ajarkan. Yang dibuat majlis tu majlis qasidah. Qasidah bukan selawat. Qasidah ni syair. Qasidah adalah syair, bukan selawat. Selawat ni adalah apa yang Nabi SAW ajar kepada kita, bentuk dia dan lafaz dia. Mungkin kita kata ada puji-pujian macam kita buka kitab-kitab apa macam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bila disebut apa tentang Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammadin. Lepas tu dia kata apa disebutlah apa yang sebagai yang dahulu dia puji Rasulullah dengan lafaz tertentu. Itu bukannya untuk menjadi amalan. Ini sebagai mukadimah buku dia orang. Yang berlaku dan para ulama dia karang buku, ketika mula dia puji Rasulullah tu, dia sebut tentang kebaikan Rasulullah, kehebatan Rasulullah, dia kan pujilah adalah amanah, dia telah menunaikan amanah, wasahal wa nasahal ummah, dan dia tulis pada umat, wajala fillah fi haqqa jihadihi, dan berjihad dalam jalan Allah Taala dengan sebenar-benar jihad hatta atahul yakin, sehingga dia mati, sampai mati dia berjuang untuk agama Allah Taala. Itu lafaz yang datang, ya. Kita kata pujian biasa, tapi tidak jadikan upacara. Kalau bandingkan dengan apa zikir-zikir selawat yang diorang ambil ni, baik saya ambil selawat Imam Bukhari. Apa Imam Bukhari letak pada mukaddimah dia, Imam Bukhari lebih mulia daripada diorang. Di mana-mana guru-guru yang tarikat dan sebagainya yang mengamalkan selawat tertentu, takkanlah Imam Bukhari rendah daripada mereka. Takkanlah Imam Muslim rendah daripada mereka. Sekali kita nak ambil selawat Imam Nawawi dan sebagainya, letak dekat situ. Boleh bincang, bahas, kan panjang lebar. Tapi itu bukannya sebagai ukuran. So tak faham tak? Jadi mereka ni pelik sikit. Jadi majlis selawat tak wujud. No such as majlis selawat. You don't have to learn untuk buat upacara bergendang untuk selawat. Selawat adalah apa yang Nabi SAW ajar kita. Tiap-tiap hari kita solat, kita selawat. Tiap kali ketika dengar azan, kita boleh selawat ke atas Nabi SAW. So konteks selawat tadi lain. So tapi jadi kita kata para sahabat Nabi, bukan agama zaman mereka majlis selawat, bukan agama zaman kita. It's not a religion thing to do sebenarnya. Ini asas. Tapi sering berlaku macam kita ni, kalau baik apa salahnya. Baliklah. Jadi baik, dia kata apa? Benarlah Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata, wahai kaum, ambillah daripada kami, kerana kamu demi Allah, jika kamu tidak lakukan, kamu pasti akan sesat. Jika kamu tak buat, kamu pasti akan sesat. Mana kamu tak ambil dari kami, kamu pasti akan sesat. Ini dikatakan oleh Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi SAW. So, jadi konteks pengambilan, mereka kata ambil daripada kami, kalau kamu tak buat, kamu akan sesat. Kebanyakan pelaku-pelaku bid'ah menyeleweng mengenai keadaan para sahabat dengan nyata. Banyak ahli bid'ah ni dalam masalah para sahabat ni mereka hilang. Okay? Mereka tidak bergantung kepada tata cara para sahabat, dan mereka tak berjalan ikut jalan para sahabat. Mana para sahabat Nabi yang tak buat, mereka buat. Tak amalkan mereka. Dan konteks macam kita kata, kalau seorang sahabat Nabi buat, ataupun dia faham macam tu, tidak menjadi kewajipan untuk semua ikut, kecuali dia kata Nabi ajar. Itu ada perbezaan di situ. Jadi dengan sebab itu kita kata, bila konteks seorang tu faham macam tu, kita ambil yang ramai. Kita ambil yang ramai, bukan yang seorang. Contoh macam Ibnu Umar kan, dia suka semayang sini. Kenapa Nabi semayang? Pergi sini, kenapa Nabi pergi duduk sini, kenapa Nabi duduk? Dia Ibnu Umar ada kebiasaan macam tu. Dia ada kebiasaan, dia suka pergi tempat, kan? Macam memori lah dia pegang. Contoh macam kita lah pergi pegang beg bapak kita, beg ni, dia jadi macam tu. Jadi dia touching dia pergi ke tempat-tempat mana Nabi pernah pergi. Tapi dalam masa yang sama, dia tak jadi ikutan kepada orang lain. Macam Abu Hurairah lah, bila dia wuduk sampai pangkal ketiak. Itu bukan mazhab keseluruhan para sahabat. Mana maksud dia cukup madai sampai situ, dan itulah kawasan yang terbaik. Bahkan kita kata bila Abu Hurairah buat benda tu, sampaikan dia sendiri cakap, bila ada orang nampak apa dia buat, dia kata, ya benar Farrukh, antum hauna, dia kata, engkau sini ke? Dia kata kalau aku nampak engkau dekat sini, aku takkan buat. Tahu maksud dia? Itu understanding dia seorang. Dan bahkan bila dia buat itu, yang lain tak buat pun, maka kita ikut yang ramai, bukan ikut yang seorang. Apa yang dibuat oleh seorang tadi, itu pendapat dia, tapi tak akan menjadi ikutan. Ikutan adalah pada yang ramai. Yang seorang tadi bukan jadi mazhab untuk kita amalkan. Macam zaman sekarang ni kan, bila dia orang kata madat tak mengapa, dia kata ada dikatakan, ada diriwayatkan, hadis dhaif semua, tapi nak pakai juga, pakai. Tapi seorang pun cerita, bila kita tanya, Abu Bakar buat ke? Tak. Umar? Tak. Uthman? Tak. Ali? Abdullah bin Auf? Muaz bin Jabal? Sa'ad bin Waqqas? Tak ada pun.
Kita sebut para sahabat yang besar yang menjadi rujukan dalam Islam dalam masalah kefahaman ataupun fatwa. Tidak seorang pun di kalangan mereka melaksanakan benda tersebut. Jadi yang buat kenapa? Macam Omar kan. Macam pelik zaman sekarang bila kata kubur wali-wali ni tempat untuk doa makbul dan sebagainya. Zaman Omar bukan setakat wali-wali. Nabi punya pokok tempat Nabi berjanji dengan para sahabat di Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Omar dapat tahu orang semayang, Omar lintas orang semayang. Dia kata, apa saya aku buat apa dekat sini? Dia kata, wahai Omar, inilah tempat Nabi janji dengan para sahabat. Omar kata, barang siapa sampai sini waktu solat, dia berhenti solat, tak ada masalah. Barang siapa tidak, jalan. Dia kata. Lepas tu dia arahkan orang, besoknya tembam pokok tu. Kalau nak kata tak menghormati Nabi, tak menghormati Nabi. Soalan sekarang ni, dia tak reti hormat Nabi ke? Dia orang yang kalau sesiapa kacau Nabi, dia akan tarik pedang awal lagi untuk pancung orang tu. Dia orang paling sayang Nabi. Bila Rasulullah SAW wafat, dia kata Nabi, dia angkat pedang. Dia kata, barang siapa kata Rasulullah telah wafat, aku pancung kepala dia. Maksud dia sayang Rasulullah. Tapi dia faham juga apa? Dalam konteks agama, bila ada orang nak mula sesat, dia kan sekat. Pasal agama itu lebih penting didahulukan berbanding dengan tajuk masalah nak muliakan Nabi SAW. Dan dimuliakan Nabi adalah dengan ikutan kepada syariat baginda, bukan dengan pakai capal baginda atas kepala ke. Kan ada sekarang ni kan kopiah jual. Kalau tengok dia orang duduk, orang ramai tu kan, soalan macam tu, kepala capal Nabi atas kepala dia. Macam tu sekali lah pemahaman dia. Kalau tak ada kat sini, tampang kat dinding. Kan ada banyak kumpulan yang berfahaman macam ni. Dia rasakan bahawa dia telah menyayangi Nabi dengan cara tersebut. Macam kita katalah, sayang dan cinta pada Nabi SAW, dia ada burden dan juga obligation. Bukan hanya sayang. Macam seorang bapa sayang anak, dia ada obligation dia. Kan hantar cek perubatan, anak demam cek. Bukan macam saya sayang, pakai baju stiker, saya sayang anak. Kat kereta tampal gambar anak. Tapi anak tu demam, sakit, tak layan. Apa sibuk ni, yang kacau apa? Contohnya kan, anak tu sakit demam, itu bukan tanda sayang. Obligation sayang tadi dengan care, jaga. Macam suami sayang isteri. Kan, bukan dengan sakat saya sayang bini, saya sayang bini, tak. Kan, pasal dia kena ada obligation dia. Isteri macam tu juga. Sebab setiap kali orang tu kata sayang dan cinta, dia ada tanggungjawab, pembuktian bagi cinta tersebut. Dengan sebab itu kalau orang tu kata cinta Rasulullah, bukan dengan setakat nyanyi untuk Rasulullah. Kan gereja buat juga, nyanyi untuk Jesus. Apa beza dia? Pembeza dia adalah masalah ketaatan, kepatuhan kepada syariat. Menyanyi tak ada kebaikan pun di situ. Pasal daripada menyanyi, berqasidah, baik baca Quran. Baik baca Quran. Daripada sekian-sekian, baik baca hadis, mendengar sabda Rasulullah SAW. Mendengar sabda Rasulullah lebih penting daripada mendengar benda lain. Khabar pasal Nabi SAW adalah paling benar, paling dipercayai. Dan bahkan dalam pembelajaran hadis Nabi SAW, rentetan atau rantaian periwayatan hadis tadi, daripada siapa kepada siapa, dijaga sanad dan juga penyampaian dia. Tidak seperti benda lain. Kalau berita-berita yang lain, kita macam-macam benda masuk tengah-tengah tu. Daripada orang A sampai ke Z, atau ke B, ke C ke, punya tengah-tengah tu lintas banyak, sampai last sekali berubah. Kan, mi tu sedap. Mi tu sedap gila. Mi sedap nak mampus, kan. Padahal pergi-pergi tak sedap pun. Kan, dia orang tengah-tengah tu campurkan dia punya rencah, kan. Semua jadi itu paling. Tapi Nabi punya sabda paling sahih, sebaik-baik panduan Rasulullah. So kenapa pergi dengar benda lain? Habiskan waktu dengan benda tak faedah. Tak faedah sebenar pada apa yang Nabi SAW tunjukkan, bukan dengan apa yang kita rasa baik. Lepas tu saya rasa Nabi datang pula, lagi masalah. Ini benda-benda kena jaga. Kan, benda-benda kita kena jaga. Pasal akidah umat Islam lebih penting berbanding dengan orang jadi baik. Oh, baik semua orang. Tak. Tanpa akidah yang betul, kebaikan yang ada tadi kosong. Akhlak yang baik pada orang Buddha, tapi diorang pecah juga sampai dekat Myanmar, jadi jahat juga. Sami-sami pun jahat. Kan, sami-sami botak-botak tu bunuh orang. Kononnya tu, jangan bunuh binatang. Bila dia rasa agama dia terancam, Muslim makin merebak, dia gunakan kekerasan. Ini yang berlaku lah. Tapi kalau kita kata nak segi konsep ni kan, Sami tu kan, yang Thailand tu kan, Siam tu dan sebagainya, diorang kan tak boleh makan daripada hasil kerja sendiri. Mesti makan minta-minta. Kalau dia kaya ke pun mesti makan minta-minta. Bawa tempurung tu kan, minta orang bagi makan. Dia tak boleh makan daripada hasil kerja. Itu sebab kerana minta. Supaya apa? Supaya rendahkan diri. Kan, jangan ni, jangan sekian, jangan bunuh, jangan ini, jangan itu. Peace, loving manusia, makhluk yang mencintai keamanan. Tetapi
Dalam masa yang sama, akidah dia salah. Tak berguna kebaikan yang ada pada, so, akidah dia salah. Akidah dia salah. Pasal kita kata manusia yang jahat, kita, tapi akidah dia betul, boleh mendapat keampunan Allah Ta'ala di akhirat nanti, ada jaminan. Tapi kalau dia kata, dan boleh dibetulkan dengan mudah. Bila akidah dia betul, kita nak betulkan balik, kita kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia akan dibetulkan balik. Dan kalau tak ada akidah yang betul, dan tak boleh. Dan sebab itu kita kata konsep apa, konon orang tu duduk diam, tak buat apa, senyap, tu bagus, tak ada. Yang Islam tidak ada macam tu. Maka sebahagian pihak mungkin rasa seronok pasal kumpulan-kumpulan macam ni tak menegur lah berkenaan dengan tajuk apa, tajuk memang kita kata dalam tajuk kerajaan, menjatuh kerajaan dengan senjata tak boleh, tapi dalam menegur mungkar kena sebutlah. Di televisyen tayang ke mana kemukan, takkan diam je. Terpulanglah qadar Allah Ta'ala, kan? Mana boleh macam tu, kena bercakap. Kalau dia kata kesalahan dalam konteks hiburan dan sebagainya, kena cakap lah. Anda kata benda terlintas dan berlaku, isu semasa, kena cakap, bukan diamkan saja. Jadi dengan konsep itu kita kata Islam itu dia bukan sebenarnya duduk di masjid, maka dia hidup dalam apa? Masyarakat, dalam sekolah, dalam keluarga dan sebagainya. Baik. Ya. Tak ada. Tak ada. Para sahabat tak panjat dah Gua Hira tu. Orang nak tengok kesan sejarah, ya. Tengok kesan sejarah, ini tempat Nabi duduk, ya. Tapi duduk lepak kat situ sembahyang sunat, tak ada. Si ada tulis pula, Adli was here. Apa gila pula, kan? Apa, dapat masuk syurga ke? Kan betul balik Malaysia buat apa yang tak sunnah lagi? Peluk perempuan dan sebagainya, pergi sana tulis Adli was here. Tak ada. Tak banyak pun, tak payah dengar kot. Jadi kalau anda kata para sahabat berebut-rebut manjat lepas tu, ya kita panjat. Kalau para sahabat tak panjat, tak payah panjat. Pasal once kita buka pintu ni tadi, orang rasa kat situ tempat untuk sekian tempat. Kira macam Jabal Rahmah di Arafah tu. Kita tengok pada ketika umrah tu untuk bagi tahu inilah tempat di mana, di tempat Rasulullah pernah naik kat sini berdoa dan sebagainya. Pergi tempat mana Nabi pernah berada, itu saja. Bukan suruh buat ibadat. Kan pergi panggil jodoh pula atas bukit tu, kenapa? Kan? Jadi benda je. Kalau dia kata orang Sami Buddha pun buat benda tak senonoh jadi, so dia betul. Sami bujuk doa pun jadi juga, dia jadi, betul? Orang Hindu buat benda bukan cocok jadi, betul? So, betul, maksud dia benar. Mana boleh macam tu, Kak? Mana ada idea dan Islam ni jadi je. Pasal dia kata contoh macam orang-orang zalim kalau merintah, adakah Tuhan sayang pada dia? Dia zalim, dia bunuh rakyat tapi tak mati-mati. Tak mati kena stroke. Kita macam Tuhan tak tengok ke orang? Nah, ini akan keluar nanti ayat macam orang-orang yang Kristian yang kata apa? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan agnostik? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan manusia sakit? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tak selamatkan manusia yang kena tsunami? Kalau Tuhan ada, Tuhan memang ada. Masalah orang tu nak mati di mana dan sebagainya, itu ada habuan dia. Rezeki dia banyak tu. Di mana dia mati, banyak mana dia makan dan sebagainya, itu Allah Ta'ala tentukan dan tetapkan. Dan mati dia cara macam mana, tak dapat pahala dosa. Kecuali kalau dia kata ada akidah yang betul, contoh macam kalau kena penyakit, mati dia kena penyakit. Kalau dia seorang mukmin, seorang Muslim, dia faham bahawa Rasulullah SAW suruh kuarantin, dia tak keluar dari tempat berkenaan dan dia mati, syahid. Mati penyakit dalam badan, syahid. Mati tenggelam, syahid. So di situ ada bina akidah. Dia bukan masalah mati cara apa. Kalau dia kata dia tak ada iman, mati cara apa pun tak guna, tak memberikan kebaikan langsung. So konsep berkenaan dengan apa macam kata-kata dia minta jadi, bercerai pula pun, yang kata jadi pun ada, yang tak dapat pun ada juga. Banyak bersepah. Banyak cerita kata dapat. Yang cerita kata dapat tu yang bragging. Yang orang yang tak dapat, diamlah. Tak nak cerita kat orang. Kalau dia cerita nanti kan macam orang punya doa makbul, dia tak ada orang tak makbul pula. Dia tidak ada satu benda, kena faham. Tidak ada satu kunci kita pegang yang kita kata kita buat ritual tertentu Allah wajib bagi. Allah Ta'ala dia Tuhan kita, dia bukan hamba kita. Kita hamba, dia Tuhan. So anything yang bila orang terdatangkan dengan cara, bentuk dan sebagainya kan, ritual, yang dia kata kalau buat jadi. Macam tu orang buat qasidah. Dia kata benda ni dahulu, zaman dahulu ada orang buat qasidah ini, kemudian dia buta, mata dia elok balik. Dia ni cacat jadi sempurna semula. Dia kata ada orang buat qasidah ini, anak dia nak mati, hidup balik. Seriously. Kalau akak tanya balik kisah ni semua orang, pergi kat Hindu, orang Hindu pun macam tu juga, dia ada idea sama. The same idea. Kita umat Islam tak disogok dengan idea kalau kamu jadi Islam semua kamu nak mesti dapat. Tak diajarkan macam tu.
Bahkan para sahabat Nabi SAW, dia disuruh masuk Islam, macam orang Ansar, orang Muhajirin, masuk Islam. Ketika masuk Islam orang yang awal tadi, Nabi tak sogokkan mereka dengan apa? Apa kamu minta mesti dapat. Nabi tak sogokkan benda tu. Nabi kata apa? Syurga. Anything Nabi minta mereka buat, syurga. Jihad, syurga. Jaga anak yatim, syurga. Tak disuruh pun kata macam, kalau kamu Muslim, mesti dapat apa kamu minta. Mana ada? No such thing. Pasal bukan masuk dunia, pasal kita tahu, kita belajar hakikat dunia ini tempat ujian, bukan tempat kekal. So ke tempat ujian, ujianlah, baik atau buruk. Masalah orang, kita nampak orang tu macam, wah banyaknya harta dia, boleh beli semua benda dia nak, tapi dia tak happy pun. Dia jalan sikit je ni, jumpa orang je terus buruk sangka, yang tak ada derma dengan aku ni. Every time orang datang macam, tak ada derma ni. Every time. Mana jadi buruk sangka dia kepada manusia terlampau teruk sangat. Kadang-kadang jadi kedekut. Kadang-kadang jadi kaya jadi kedekut. Allah alam. Tidak Allah alam. Tapi cerita dia, benda tu berlaku. Pasal dia akan rasa sangsi. Kan saudara mara datang rumah pun tak suka. Orang tetamu datang rumah pun tak suka. Rumah tu kosong aja. Kan kerana rumah tu dia pun tak tinggal situ. Dia cari tempat lain pula. Kan dia beli rumah punya besar, tak ada orang tinggal, dan dia lari ke tempat lain pula. Rumah tu kosong, dah tinggal. Kadang-kadang macam tu. Sebab apa? Tak ada ketenangan. So kita dalam mata kasar kita nampak, wah dapat semua. Tak, Allah Ta'ala maha kaya, maha beri rezeki, dia maha berkuasa. Orang makan nasi dengan ikan kering lebih selera daripada orang kaya makan ayat chopstick ke chopstick. Ini chopstick ni chicken chop. Saya ni ada kawan saya dulu. Ini cerita kawan saya ingat. Dekat Kota Damansara, dia ada satu kedai tau, dekat section 7. Kan ada satu kedai di rumah. Kedai tu di rumah dia masaklah apa chicken chop, kan apa lamb chop dan sebagainya lah. Si kawan saya dia kata apa? Aku makan baru ni dengan kawan seorang lagi bawa lah. Makan chopstick sedap. Saya sama sekarang tak lupa. Dia cakap chopstick. Dia cakap chopstick lah. Chicken chop bukan lamb chop ke? Sama lah tu kot. Dia kata chicken chop. Jadi kadang-kadang benda tu daging dan sebagainya, dia boleh beli apa saja macam tu, tapi hati tak pernah puas. Ni sebab Allah Ta'ala maha adil sebenarnya. Kita nampak pasal semua manusia diuji. Cara ujian, ada orang tak diberikan apa tapi dia happy. Ada orang dapat macam-macam tapi tak pernah happy pun. Ada orang tak dapat anak, tak ada masalah. Ada orang tak ada anak, pening kepala. Kan? Orang kata kalau aku tahu aku tak nak beranak. Pun ada juga ayat macam tu keluar. Kadang-kadang mak pun kadang terkeluar mulut, kau tahu aku tak beranak kan kau. Marah dengan anak kan. Something like that. Kadang-kadang the idea of ujian ni tadi macam-macam rupa. Dia bukan maksud bila kita doa dapat, maksud Allah Ta'ala sayang kita. Tak. Maksud Allah Ta'ala bagi burden pada kita. Contoh macam kalau kita minta nak jadi alim. Minta, ya Allah, apa yang kau jadi kau alim. Alim tadi maksud dia anda kena buat kerja, bukan lepak kat rumah minum kopi dan sebagainya. Minta benda berkenaan, jangan tak tahu ia adalah burden. Dia tanggungjawab minta anak. Dia bukan masalah zakat anak, didikan dia, asuhan dia, kan, pendidikan dan sebagainya kita kena jaga. Jadi maksud macam tadi akak katakan, naik atas bukit, kemudian apa? Seru jodoh dan dapat. Ia adalah burden. Asal dahulu tak ada ketaatan. Bila dah kahwin, kena ada ketaatan. Kadang-kadang lepas dah seru-seru dapat suami di atas bukit punya, seruan daripada atas bukit lah. Oh kan, antara bini. Yang lelaki neglect bini pun ada. Yang bini tak layan suami pun ada. Nyampah, minta cerai pun ada. Faham tak? So each time benda tu berlaku bukan syarat. Dalam Islam, jadi bukan syarat. Jadi bukan syarat. Pasal kalau jadi bukan syarat, Ayah Pin menang. Sekarang dia kena stroke lah. Ayah Pin dahulu, kan orang Hindu suka minum air kaki dia dan sebagainya kan. Ada punca dia. Antara punca dia buat, dia satu benda, dia kalau dia kata, nak tengok video dia isap okok. Dia isap okok macam ni tau. Dia isap okok macam ni. Kan? Macam tu. Dia macam lah, sini ke sini tau. Dia sebenarnya dia pukau orang ramai. Okey. Satu. Ya, pukau. Lepas tu air minum yang dia bagi tu, kawan saya seorang dia tinggal sana kan, dia kata apa? Air minum tu di air teko tu lah. Tandas dia punya air turun ke situ. Dia amalan benda-benda sihir macam tu lah. So pakai sihir dan jin lebih kurang. Tapi tak adalah sihir lah. Kita kan mesti sihir dengan jin. Sihir itu sihir. So jadi dia benda kotor dan sebagainya dia buat. So orang dia ambil makin kuat, makin percaya. Tapi dah roboh pun dia, ni ada tempat lagi tak pecah. Macam tu. Dia tunjukkan, saya tengok video kan, Sky Kingdom. Dalam YouTube buka Sky Kingdom. Dia ada kisah dokumentari sikit, pendek lah.
yang Mak Saleh buat tentang apa tempat air pin. Tapi dia orang nak timbulkan tajuk kekangan agama pada dia. Tajuk tu lah. Tapi sebenarnya lawak dia. Dia macam dia sebenarnya ikutan yang orang pengikut dia kuat. Sebab jadi. It's not the answer. Pasal kita tu kata ikut Quran Sunnah. Masalah jadi. Bukan syarat. Jadi bukan syarat. Dapat Alhamdulillah. Tak dapat pun Alhamdulillah. Maksudnya itu beza kita orang iman, orang mukmin, dia melihat ke apa pemberian Allah Taala, anugerah Allah Taala tadi diberikan ikut kadar Allah Taala suka. Kalau Allah Taala redha benda berkenaan. Hatta dalam doa solat hajat yang hadis dhaif, solat hajat. Maknanya dalam lafaz tersebut pun dia kata apa? Dalam lafaz yang doa tu kan dia kata solat 2 rakaat, tak sebut macam ni solat dia, tak sebut baca apa, tak sebut baca apa. Tapi lepas solat tadi puji Allah, salawat kata Rasulullah, kemudian sebut Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, mohon pada Engkau benda-benda yang mewajibkan aku dapat rahmat Engkau. Wa azan maghfirati, benda yang memastikan aku dapat keampunan Engkau. Wa nimatan kulli birrin. Mana dan kebaikan dengan segala kejayaan dengan semua kebaikan. Lepas tu dia kata doa tu ujung dia, la tada'li dzamban, jangan kau biarkan aku sebarang dosa illa ghafarta, kecuali kau ampunkanlah. Wala hamman, jangan juga kau biarkan aku sebarang kerunsingan illa farajtah, kecuali kau lapangkan. Wala hajata, jangan kau biarkan aku sebarang hajat hiya laka ridha, ia kepada di sisi kau sebagai keredaan, illa qadaita, kecuali kau tunaikanlah. Maksudnya jangan kau biarkan aku sebarang hajat yang ia di sisi kau sebagai keredaan. Maksudnya lapik sikit tau doa tu. Yang ini tak mesti dapat, mesti lulus periksa anak. Tak lulus periksa ni ustaz yang tak best, kita tukar ustaz baru. Faham tak? Jom buat solat hajat kan, sekolah buat. Tak dapat 5A buat ramai. Tahun depan kita panggil ustaz lain. Lepas tu buat solat tu. Kali kedua buat ni ustaz jadi. Ni okay, kita kekal ustaz ni. Tahun depan kita ajak dia lagi solat hajat. Faham tak? Dia benda tadi, lafaz solat hajat itu sendiri pun sebenarnya doa yang diajarkan dalam hadis dhaif tadi pun ada lapik lagi tau. Dia berlapik. Dan kau biarkan aku sebarang hajat yang ia, hajat ni tadi, di sisi kau sebagai tanda keredaan kau. Melainkan kau tunaikanlah. Kau tunaikanlah. Mana tunaikan kalau ia keredaan kau. Bukan tunaikan kalau aku nak. Faham? Tapi macam mana? Bagus baca ni selalu, tak payah. Pengertian dia baik. Pengertian memang kita kata atas asas maksud doa betul, kita boleh berdoa. Pasal doa tak restricted kepada lafaz itu. Tapi kalau kata sunnah Nabi dan tak masalah Kalau tak kata sunnah, tak ada hal, bacalah. Tapi kalau kata sunnah dan hadis dhaif tak boleh pakai. Tapi kita pasal hadis dhaif tadi, hadis dia dhaif yang teruk lah, grade 8 9. Imam At-Tirmidzi yang riwayatkan hadis tersebut. Pasal dia macam ni, orang yang dipercayai grade dia daripada A1 sampai 10. Yang ini 8. Perawi tu kalau kita buka dekat hadis tu nombor 8 merah. Dia kategori teruk lah, dia atas putih, sahabat Nabi putih. Lepas tu 2, 3 dipercayai paling dipercayai kuning. Kemudian turun sikit oren sikit sampai tu hijau. Nombor 5 6 hijau. Tapi nombor ni merah. Warning lah, tak boleh lah. Hatta Imam Bukhari kata matruk. Tak diambil hadis orang berkenaan. Tapi anyway, Imam At-Tirmidzi karang kitab dia bukan untuk bagi tahu kita dalil apa patut kita buat. Dia kumpulkan apa benda yang masuk dalam pemahaman orang ramai, amalan orang ramai. Jadi hadis tu ada, dia masukkan dan diterangkan hadis tu tadi tak pakai. Dia sendiri terangkan macam tu. Jadi dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi sebut hadis tak ni perawi dia ada masalah. So konsep berkenaan dengan tajuk benda ni nyata dan terang, jelas. Tak ada menjadi masalah kat situ sebenarnya. Tapi kita kata masalah kita lah pula nak pakai juga. Tapi kalau orang tu pakai sekalipun, dalam tu hajat tadi lapik. Doa je lah. Tapi anyway, nak fahamkan sekarang, macam tadi akak kata, jadi bukan syarat. Minta kepada Allah Ta'ala, ya minta. Jadi bukan syarat. Minta sungguh kena minta. Jadi bukan syarat. Bagi kita kata benda ni masalah umat Islam kita ni, dia kata dan air pin satu benda yang dibuat lagi kan, yang sebab orang India minum air kaki dia boleh orang lumpuh datang, orang sekian sakit-sakit badan, macam style gereja. Gereja kan dia buat. Style dia kumpul. Oh, haleluya, bangun. In the name of the Son of God, bangun. Orang tu bangun. Dia pengikut, tapi kadang banyak kelentong lah. Pekak pun boleh dengar. Dan tele-evangelist dia sebut yang tu. Yang dia buat dekat televisyen kan, rancangan apa Bible TV lah, apa dan sebagainya. Dia buat program macam tu. Kumpul orang, ribuan orang hadir. Yang sakit datang dia. Oh, in the name of
I heal you. Tiba-tiba orang tu macam, saya boleh mendengar. Lakonan pun ada banyak. Okey, tapi yang Ayapin, dia orang lumpuh kan. India tu bawa anak beranak lumpuh. Bangun. Orang tu bangun. Tegak. Badan berdiri. Itu pengikut dia. Lepas tu air kaki lah. Wallahu alam. Tak, dia sendiri. Tapi kisah dia ni, kita terpanggil apa, yang tajuk yang masalah dia buat benda depan orang ramai tu, dia buat. Jadilah. Tapi benda tu bukan syarat. Macam kita katalah, mungkin dia ada, dia kan apa, perjanjian dengan orang tu, wallahu alam. Kalau ataupun mungkin jin, kamu menaikkan sihir mata orang ramai, pasal dia dah awal-awal lagi dia dah pukau orang. So benda konsep tadi jadi bukan syarat. Kalau sebut jadi syarat ke, habis. Hindu ada kisah, Buddha ada kisah, Kristian ada kisah, Yahudi ada kisah, agama tak apa benda, matahari ada kisah. Semua orang ada kisah. Everybody ada kisah masing-masing. Hatta penyembah kubur pun ada kisah. Orang yang sembah batu nisan kan, cium batu nisan pun ada kisah dia. Jadilah apa dia minta, jadilah. Itu maksudnya, dia kata bukan apa jadi. Apa yang dia buat tadi semua jadi. Semua dia buat, minta jadi. Dia ingatkan bila Allah Ta'ala bagi tu, maksud Allah Ta'ala izinkan. Tak. Bukannya jadi sebab izinkan. Macam orang tu ada tepuk bantal kan, ilmu pengasih, tepuk bantal supaya orang perempuan yang dia suka pun ingat kat dia. Kan? Dia ada dia macam pantun je. Hujung tu berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul? Jadi bukan syarat. Tak tidur punya. Orang pagi satu lain. Dia daripada banyak amalan benda-benda pelik ni. Maksud dia, kalau jadi bukan syarat ke? Jadi bukan syarat. Itu konsep asal. Jadi bukan syarat. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, jadilah. Pasal Allah Ta'ala berikan apa yang, macam Nabi sendiri pun, Allah Ta'ala sekat doa baginda. Allah Ta'ala sayang baginda. Allah Ta'ala sekat tak baginda daripada perkara tentu? Ya. Ada beberapa benda Nabi doa tak dapat, Allah Ta'ala tak bagi. Ada. Bukan satu dua, ada 2-3 benda yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi minta nak minta ampun untuk mak dia, Allah Ta'ala tak benarkan. Nabi nak minta supaya jangan Allah Ta'ala jadikan umat ni saling musnahkan diri masing-masing. Mana di apa, sebahagian dia kenakan, mana bukannya dengan makhluk asing, sama sendiri. Itu Allah Ta'ala tak benarkan. Nabi kata, aku minta Allah Ta'ala benda sekian, Allah Ta'ala beri sekian, Allah Ta'ala tak bagi benda sekian. So ada benda Nabi Allah Ta'ala sekat baginda SAW. So konsep dia dalam Islam ni, jadi bukan syarat. So macam tu kita balik, macam pada tempat Gua Hira ke apa, para sahabat tidak sibukkan diri dengan tempat tersebut. Kenapa kita nak bergerak ke jalan itu? Bukan jalan para sahabat Nabi SAW. So kenapa kalau orang-orang buat amalan pelik-pelik ni, dia akan balik kepada guru dia. Guru dia je. Last kali balik pada guru dia. Guru dia punya guru punya guru. Tidak akan balik pada para sahabat Nabi SAW. Takkan sama sekali. Takkan sama sekali. Itu yang pelik bila orang amal tarikat. Dia kata apa? Dia kata ni daripada sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba putus dekat mana tak tahu. Pasal apa? Ulama-ulama hadis yang berhimpun di kawasan Mekah, Madinah, Baghdad dan sebagainya, yang mereka ni tadi, kita balik macam zaman start daripada zaman macam Imam Malik rahimahullah, dia ada menyalin zaman sebelum selepas tu dan sebagainya, sampai berapa tahun 200 lebih hijrah, mereka semua zaman penulisan semula. So kalau dia kata adalah benda berkenaan sebagai amalan Islam, pasti telah tercatat dalam Bukhari atau Muslim atau Tirmizi atau Nasai atau Ibn Majah atau Abu Daud atau Tabrani atau Tabari atau mana Imam Tabari, dia mati 310 hijrah. Dalam buku dia tak ada pun kisah tadi. So dari mana diorang dapat? Soalan tu. Amalan mereka buat dari mana mereka dapat? Kalau sahabat Nabi tak terlibat, diorang dapat mana? Faham tak? Diorang dapat dari mana diorang dapat? Tidak ada daripada para sahabat, tak ada dari tabi'in, tak ada dari tabi'in. So diorang dapat mana? Dan sebab itu kita kata para sahabat Nabi ni tempat di mana diorang biasa cucuk, meletupkan bubble sahabat Nabi tu kan. Diorang, lepas tu diorang masuk. Diorang tak, selagi diorang tak ni kan para sahabat, takkan mereka boleh masuk. Sebab aturan kita ada dah. Umat Islam takkan sesat kecuali mereka tak ikut panduan tadi. Macam Ibn Nabi Hussein kata, kalau sekiranya kamu tak ambil dari kami, kamu akan sesat. Ya, confirm. Ya, bahkan sebenarnya hukum-hukum fiqhiyah dalam mazhab-mazhab dalam Islam, semua sekali return balik pada para sahabat. Kadang-kadang benda tu fatwa Umar, fatwa Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit. Itu adalah nama-nama, atau Ali, yang mana nama-nama mereka ni sebagai rujukan. Para sahabat ramai, tapi yang menjadi rujukan ketika mana haram atau halal, sah atau batal dan sebagainya selepas kematian Rasulullah SAW adalah para sahabat baginda yang saya sebut nama tadi, yang 7 orang lebih kurang, yang macam ada dalam kitab yang Alam Muwaqqi'in, Ibn Qayyim Al-Jauziyah boleh letakkan para sahabat Nabi siapa yang keluar fatwa lepas Rasulullah. Tak ada. Yang paling ramai 7 lah, Umar, Aisyah,
Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ali, Zaid bin Thabit. 7 ni. So kalau kita retrace balik, macam Imam Syafi'i punya pendapat, akan balik pada Ibn Umar, akan balik pada Umar. Imam Ahmad punya pendapat akan balik kepada Aisyah, akan balik kepada, dia akan sentiasa balik kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan datang dengan idea mereka sendiri. Macam batal kan, macam batal wuduk, tak batal wuduk sebagainya, itu lelaki wanita. Jumhur yang ramai kata tidak, tapi Ibn Umar, Ibn Mas'ud kata batal. Macam kunut subuh. Ni kunut subuh kes kadang berlaku. Masalah orang masyarakat kita di Malaysia ni, kunut subuh. Kunut subuh tadi memang ikut dalam hadis Nabi SAW yang datang. Ada percanggahan. Ada kata Nabi buat sampai mati, ada kata Nabi buat ketika mana kunut nazilah sahaja. Tapi dalam masa yang sama telah datang dalam Sunan Baihaqi yang meriwayatkan perbuatan kunut subuh ni tadi dibuat oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Datang pada mereka. So dengan sebab itu yang kita kata kenapa dalam tajuk ni, macam Imam Syafi'i lahir dalam 150 Hijrah. Dia dengan para sahabat Nabi mungkin dalam 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun jarak lebih kurang Okey. Jadi dalam tempoh berkenaan beliau melihat fatwa tadi menjadi benda biasa. Dan dengan sebab itu dia kata benda tu disunatkan, digalakkan dan sebagainya. Dia bukan bid'ah. Kunut subuh bukan bid'ah. Dia adalah khilaf. Faham tak? Masyarakat kita kat Malaysia ni masalah. Datang kelas-kelas belajar tempat-tempat yang mengajarkan sunnah ni, tiba-tiba ustaz kata benda tu bid'ah sebagainya, dia pun terus tak pergi sembahyang jemaah. Masalah juga. Saya masalah ni, diorang ni buat kunut subuh ni. Siapa solat belakang orang tak kunut, jangan kunut. Siapa solat belakang orang kunut, kena kunut. Jika tidak, batal sembahyang. Main batal pasal imam dijadikan untuk diikuti. Whenever kita tidak ikut imam, maka solat kita adalah batal. Confirm macam tu je. Anytime pasal imam, inna maju ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Hatta kita kan contoh macam Ibnu Mas'ud dan lain kan, Ibnu Umar. Mereka ni pernah dahulu ditanya berkenaan dengan solat Nabi di Mina. Kan Nabi di Mina, di Arafah. Nabi SAW solat ketika contoh macam pada hari Arafah. Nabi SAW solat jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib, Isyak. Tapi solat Nabi adalah dua-dua. Yang buat solat tamam 4-4 adalah Uthman. Jadi orang tanya pada Ibnu Umar, para sahabat, dia kata Nabi tu buat apa? 2. Abu Bakar 2. Umar 2. Ni Uthman buat 4 ni. Kenapa kau tak lawan dia? Kenapa kau tak buat 2 je kan? Maksud dia kalau ikutkan logik dia, lawan je lah. Tapi sahabat Nabi kata apa? Ini sahabat Nabi dia kata inna maju ilal imam yu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. So every time dia buat apa, as long as benda tu dalam guideline. Pasal Uthman ada alasan. Dia kata aku orang Mekah. Pasal dia orang Mekah, dan ketika tu dalam perjanjian Hudaibiyah dihantar dia masuk untuk berbincang dengan orang-orang Mekah sebab keluarga dia ramai di Mekah. Dengan sebab itu musyrikin Mekah takkan mudah-mudah nak bunuh dia tanpa dengan hanya alasan dia mengikut Muhammad SAW. Tak ada. Dengan sebab itu dia dihantar. Jadi dia memang iktibarkan diri dia sebagai orang Mekah. Sekarang dia ada siapa keluar dalam WhatsApp hantar. Memang benda tu betul lah. Uthman bin Affan ada account bank. Ni wakaf dia lah. Wakaf dia tu ada account bank. Sampai sekarang berjalan. Wakaf di Madinah ke di mana sebagainya. Banyak benda berkenaan duit daripada Uthman tinggalkan dahulu. Berjalan. Tak pernah berhenti. Berterusan. Tak pernah habis. Betul. Ya. Betul. Memang siapa nak cuit duit tadi? Kalau dia kata wakaf ni maksud dia orang tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh hadiah. Pentadbiran kerajaan lah. Berterusan zaman dahulu sampai sekarang. Tanah dia, kebun dia, sebagainya, benda tu berjalan. Kan untuk masjid, untuk sekian. Sebab kenapa tak Masjidil Haram dan sebagainya, selain daripada raja-raja dia orang punya duit, dia para sahabat tadi, Osman di antara paling besar. Tu tak ada tabung tu. Ustaz nak sedekah ni, mana tabung? Dia kata tak ada tabung ni. Tak ada tabung ke? Habis nak sedekah kat mana? Saya diam. Itu masalah kan. Jadi orang Indonesia cari. Kalau dia kata Osman tak ada, bersepah orang berebut. Kita pun nak keluar duit beli tiang. Satu tiang pun dapat lah. Tak payah tiang lah, satu bata. Bata, pijak tu, bata tu duit kita. Dapat bata seketul pun jadilah. Kan, tiap-tiap hari orang jalan, juta manusia menggunakan. Banyak pahala kita dapat. Yang kita kata takkan boleh sama. Tapi Uthman bin Affan, dia iktibar dia sebagai orang Mekah. Dia tak solat qasar. Dia tak qasar. Dia anggap diri dia sebagai orang situ. Macam orang yang ada 2 rumah lah. Rumah dekat sini dia ada rumah, kat sini ada rumah. Sampai dia kat rumah dia, macam budak asal anak kita pergi asrama. Yang kita macam ajar anak kita, kau musafir. Sampai kat sekolah dia musafir lagi. Orang jemaah pun dia musafir juga.
Tak gila kan? Jenuh lah pula kan? Pasal tak, saya musafir lagi. Mana ada macam tu? Bila kita dah menetap dan mukim lagi kat situ kan, walaupun kita sementara 2 tahun lebih daripada 4 hari, maka kita dikira sebagai orang yang mukim. So sembahyang penuh lah. Pergilah berjemaah dan sebagainya. Ni pergi Mekah masih berjemaah benda. 10 hari lepak lagi berapa? Lepak dalam bilik hotel. I masih lagi musafir. Ini masalah masyarakat kita ni, pelik tau, tak belajar betul-betul. So konsep dia memang kita kata apa, ada kadang-kadang para sahabat buat, tapi yang lain tu akan kata aku tak ikut, tapi ataupun diikut. Sekalipun benda berkenaan bertentangan dengan yang Nabi buat, kebiasaan Nabi, pasal dia ada alasan, reason yang dia bagi. Ikut. Bukan macam sekarang juga masalah kunut subuh tadi. Kalau reason tadi berkenaan datang, memang kita kata itulah, dan diriwayat daripada Baihaqi tadi sahih. Berkenaan para sahabat Nabi buat, ada kata Ali buat, ada kata sekian buat dan sebagainya, berterusan, maka kita anggap benda berkenaan. Ada kata memang ada alasan. Dia kata sebab apa? Zaman Abu Bakar buat sebab mereka sedang berperang dengan musuh. Asyik berlawan dengan orang orang yang murtad dan sebagainya, berterusan. Zaman Umar tengah berjihad, pergi penaklukan Rom dan juga Parsi. Zaman Ali pula sibuk bertelawan dengan golongan Khawarij dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi konsep dia, benda itu ada. Bila benda itu ada, dan para sahabat Nabi ada diriwayatkan, maka kita hold off diri kita. Lebih lagi apabila benda itu keluar fatwa daripada atau perbuatan daripada para sahabat yang menjadi rujukan dalam fatwa, seperti Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Aisyah, yang saya sebut 7 orang tadi. Di mana itulah orang-orang yang menjadi rujukan. So jangan kita salah faham berkenaan masalah khilaf dengan bid'ah. Khilaf dengan bid'ah jangan salah faham. Para sahabat Nabi SAW tidak akan ditolak mereka ni dengan sewenang-wenangnya macam tu. Okey. Dia kata apa? Ada di kalangan mereka yang mengkritik. Contoh macam kita lihat, ada yang keluarkan buku macam golongan anti hadis. Dia kata apa? Macam mana Abu Hurairah boleh banyak lafaz hadis? Dia duduk dengan Rasulullah dalam 4 tahun, 3 tahun je di akhir hayat Rasulullah. Kenapa orang lain punya tak banyak macam dia? Kenapa dia banyak? Jadi diorang bagi reason. Dia reasoning lah. Nak tolak hadis semua, tapi kritik seorang. Kritik seorang je, buang semua. Ini cara mereka. Baik golongan ini ataupun Syiah ke dan sebagainya, dia pertama nak masukkan fahaman dia, buang sahabat Nabi. Kalau dia buang sahabat Nabi, dia percayalah. Pasal dia nak kata Ali telah dipilih, Ali adalah waris Rasulullah SAW, Ali adalah pemerintah Rasulullah, mesti jadi sepatutnya. Tapi tengok, ke semua para sahabat tak faham macam tu. So apa dia buat? Semua para sahabat tak pakai. Semua para sahabat tak pakai. Dia buang sahabat semua sekali. Ini kita kata cara mereka nak masukkan agama mereka ke dalam Islam, fahaman mereka ke dalam Islam, mereka terpaksa buang para sahabat. Mu'tazilah ke apa sebagainya. Contoh macam mereka bincang berkenaan Allah Ta'ala punya sifat. Nabi, para sahabat tak bincang, kita bincang buat apa? Bolehkah falsafah kalau Allah Ta'ala sekian dia makhluk, kalau Allah Ta'ala sekian dia makhluk? Nabi pernah belajar macam tu ke tak? Dan diamlah. Macam mana luas untuk kita perbincangan, apa yang tak luas untuk para sahabat? Para sahabat tak perlu bincang benda berkenaan, kenapa kita perlu bincang? One thing yang kita kena faham, para sahabat tak bincang, kenapa kita kena bincang? Yang ini yang kita kata macam zaman Mu'tazilah dahulu, jatuhnya dia punya fahaman Khawarij, Mu'tazilah tu, kajian Abbasiyah dahulu kan. Dia jatuh dengan sebab itu je, soalan timbul. Pasal dia punya ni kan asyik nak berdebat dengan orang ramai, menegakkan fahaman dia. Jadi salah seorang raja tu panggil ulama untuk bincang. Jadi dia kata apa? Dia kata para sahabat pernah bincang, tak pernah. Jadi Ali tak pernah, Osman tak pernah, Umar tak pernah bincang tajuk yang dibincangkan. Allah Ta'ala contoh macam dia kata Allah Ta'ala takkan dilihat dan sebagainya. Tak pernah dibincangkan oleh para sahabat Nabi SAW. So macam mana boleh luas untuk kita perbincangan apa yang tak luas untuk para sahabat? So raja tu sampai ulang-ulang sampai akhir sekali tukar fahaman dengan sebab itu je. Macam mana boleh luas untuk kita perbincangan benda para sahabat tak bincang? Para sahabat tak sibuk, kita sibuk. Kenapa kita sibuk diri kita? Kadang kes macam macam telur ayam ada tai, kemudian kalau makan tak basuh akan masuk najis, bla bla bla, maka haram, macam-macam. Bulu kucing Nabi bincang, tak pernah bincang. Para sahabat tak pernah bincang. Datang kita bulu kucing macam mana? Bulu kucing ni kalau anda kata kena buat semayang ni, semayang ada bulu kucing, so macam mana? Keluar, batal. Mana ada? Apa ni kan? Para sahabat tak pernah bincang, kita sibuk diri kita. Kenapa? Mana kita go under kan, masuk dalam tu menyelam, guna macam kita mendalamkan ilmu. Tak dalam ilmu, padahal benda tu seinci je air dia.
Kan datang kita korek-korek sinci juga. Korek-korek sinci juga. Yang datang pergi masuk buat apa? Kan sibuk nak masuk benda yang tak perlu kita masuk. Buat apa? Macam zaman sekarang Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Datang mana idea tu? Nak sebat kenapa? Macam mana luas untuk kamu, benda tak luas untuk para sahabat. Para sahabat tak bincang. Tapi kita kata siapa-siapa nak robohkan Islam ni punya pendalilan, serang para sahabat. Dia bantai para sahabat dulu. Jatuh para sahabat dan lepas tu dia naik. Boleh dimasukkan usul-usul agama dia. Pasal macam Syiah kan, dia selain daripada Nabi, Ali, imam-imam. Anak Ali, Hasan Hussein, betul imam-imam. So dia masukkan imam-imam dan keluarkan fatwa-fatwa yang konon mereka reka-reka tadi. Nak masukkan dalam Islam, mereka kena buang para sahabat dulu. Sebab para sahabat belajar dengan Rasulullah. Sebab dia nak kata imam-imam ni dapat wahyu dari Allah. Jadi buang para sahabat dulu. Nak buang para sahabat tadi. Ini perbuatan yang biasa berlaku. Mengkritik para sahabat. Mendustakan nama pemohongan terhadap para sahabat. Dan ada di kalangan mereka yang mengkafirkan dan menuduh para sahabat dengan kemunafikan. Semoga Allah lindungi kita daripada kata-kata sedemikian. Ada. Macam orang-orang Syiah, dia kata lepas Rasulullah wafat, semua para sahabat telah murtad kecuali 7 orang je. Atau 3 orang je. Atau berapa orang je dia kata. Semua para sahabat telah murtad. Dia kata. Ini masalah kita kata. Itu yang sebab bila kita kata Syiah ni bukan masalah perbezaan mazhab. Dia perbezaan agama. Pasal agama kita takkan tegak kecuali dengan para sahabat punya penyampaian. Kalau para sahabat munafik, dan macam mana kau belajar Quran? Pasal Quran di kadang macam ketika Nabi hidup, Nabi SAW hidup. Guru-guru Al-Quran yang kita sebut nama, Ali tak masuk dalam tu tau. Ali tak ada dalam kumpulan tu. Yang Nabi kata ambillah Quran daripada orang sekian. Ali tak masuk sebagai nama tersebut. Omar tak masuk nama tersebut. Abu Bakar tak masuk nama tersebut. So macam mana? Kau dah semua sekali kafir, munafik dan sebagainya. So Quran yang awak dapat ni datang mana? Itu dia datang. Kita ada Quran lain. Quran Fatimah ni kata. Habis lah. Ini yang berlaku dalam masyarakat macam Syiah dan sebagainya kan. Mereka jatuhkan para sahabat untuk masukkan influence agama dia. Macam mana-mana fahaman lah. Faham-fahaman wahdatul wujud ke, nak masukkan perkataan sekian. Para sahabat tak pernah bincang pun. Aku dalam dia dalam aku. Kan? Aku apa? Pucuk paku, benda tak, paku datang dari seberang. Cari dah aku dalam aku sembunyi dan terang. Main-main ni. Pucuk paku apa? Paku pakis ke? Saya tak ingat dia. Dia ada pantun apa? Ilmu hakikat dan sebagainya. Ya, 20-nya cari aku dalam aku sembunyi dan terang. Dia kenapa dia macam ni tau? Anda makhluk sibuk, tapi kalau wali-wali tu buat jadi. Kenapa jadi? La ilaha illallah. Sebab Allah bagi. Tu je. Habis tu macam mana kita nak dapat juga? Tak ada cara. Kalau tak nak bagilah. Bukan masalah kita tu. Ada macam mana guideline untuk dapat. Syurga itu matlamat anda. Bukan jalan air. Bukan pegang besi panas. Bukan panggil jin jadi hamba. Bukan itu matlamat hidup kita. So kadang-kadang manusia ni kadang dia macam tu lah. Dia sibuk cari kehebatan dunia, lupakan akhirat. Para sahabat Nabi pakai baju besi. Kita tak payah, kita pakai kebal je. Yang macam tu macam apa? Pedang terbang. Kan? Ini parang terbang. Orang Cina pun ada pedang terbang. Citaan tu Cina kan, lompat-lompat gitu kan. Gitu kan. Ada juga. Tapi idea itu bukan Islam. Dia bukan Islam. Tapi zaman dulu, zaman sekian, cerita orang. Kalaulah anda kata, macam saya sebut tu kan, Datuk Dr. Harudin, dia tak pindahkan jin pakai bas. Orang bercerita kata jin pakai bas. Dia pindah. Dia kata tak pernah saya buat kerja ni. Benda ni dalam jarak berapa? Saya ingat tahun 92, 93 tu. Kecoh satu Malaysia. Selepas 20 tahun, tak, dia keluarkan video. Kalau saya cakap benda ni, rupanya orang macam ada lagi macam dalam hati dia tak percaya. Dia tunjuk video tu macam, tak bodoh rupanya. Dia sendiri, tuan badan kata tak ada. Kalau tuan badan kata tak ada, kes berkenaan dengan benda tersebut. Bayangkan kes parang terbang. Parang terbang tu. Agak-agak berapa ramai mereka cerita tengah tu. Parang terbang. Kononnya ketika darurat dan sebagainya, parang terbang dan sebagainya. Ini cerita orang lah. Kalau anda kata Datuk Dr. Harudin dia 20 tahun kan, baru nak dibetulkan kisah tadi, itu wujud hidup lagi. Kalau dia dah tak ada, sampai sekarang lah orang percaya dia pindah jin pakai bas. Dari zaman YouTube ada, kita boleh tunjuk kat orang. Ambil kau. Tengok macam semua cerita kebil-kebil. Betul ke? Tengoklah saya kata. Betul lah, dia kata tak ada. Faham tak? The idea of bincang mulut ni, semua orang cerita. Perukil daripada tu tak boleh jadi perawi hadis lah tu. Sikit lupa. Kemudian bila sikit lupa, so macam mana kita nak percaya cakap dia? Dia kata atuk aku dulu terbangkan parang.
Siapa kata? Pakcik aku. Pakcik kau ada sekali? Tak. Kawan pakcik kata. Kawan pakcik kau dapat mana? Bapak dia. Bapak dia dapat dari kan? Tengok sendiri? Tak. Kawan dia cakap. Cerita orang je. Kan, faham tak? Semua jadi macam kadang-kadang benda tadi kita balik pada asal. Para sahabat tak sibuk. Kenapa kita sibuk? Kenapa kita sibukkan benda berkenaan? Sibukkan diri kita tentang benda-benda para sahabat tak sibukkan. Pasal diorang, kalau apa benda idea dalam Islam sekarang yang orang bincangkan, semua sekali masuk dalam tajuk ni lah. Semua masuk dalam tajuk ni. Yang kita kata macam falsafah, ilmu kalam, sufism. Sufism kan? Maksud dia, sama masuk. Benda para sahabat tak sibukkan. Para sahabat makan daging. Diorang ni, tak boleh makan daging. Kita, kan? Ni nanti apa? Nafsu kebinatangan akan datang. Yang makan. Apa hal lah pula? Kan, benda Allah Ta'ala halalkan ke makanlah. Nabi sengaja ambil peha kambing tu. Peha kambing, Nabi gigit entah. Kali kan Nabi SAW bukanlah orang yang suka makan pelahap dan sebagainya kan. Tapi Nabi saja ambil peha tu, gigit depan orang ramai. Nak tunjuk apa? Makanlah. Tak apa, benda sedap, makanlah. Jangan melampau je. Makanlah. Tak ada masalah, makan. Sebab benda tu memang halal, makan dan eat. Jangan kita gunakan alasan, kita kata contoh macam benda tersebut macam tu kita tak nak makan. Alasan kenapa? Sebab benda tu apa macam kan macam asyik makan nasi mandi ni nanti kan, macam kaya sangat je. Tak apa ke? Makanlah. Ada duit makan. Tak ada sudah. Jangan curi duit orang lah makan kan. Kan? Macam baju, nak pakai baju elok. Itu yang Nabi SAW pernah tegur. Kan bila sahabat kan Nabi kata la yadkhul jannah, takkan masuk syurga. Man kana fi qalbihi, barang siapa dalam hati dia mithqala dzarratin, seberat timbangan zarah atau apa zarah apa debu ataupun apa semut merah yang kecil min kibr, daripada kesombongan. Sahabat berkata dekat Rasulullah, innar rajula, seorang lelaki itu yuhibbu, suka an yakuna, untuk jadi thawbuhu hasan wa na'luhu hasan, baju dia elok, kasut dia pun elok. Macam mana boleh ke? Kat masa itu semua Nabi kata tak. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Ta'ala ni cantik, suka kecantikan. Maksudnya kalau kamu suka kecantikan tak ada masalah, sukalah. Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita suka. Kadang seronok seorang kasut baru. Bukan orang nak cium kasut kita pun. Kan tayang tak nampak kat bawah tu kena pijak juga. Tapi kita happy je. Happy kasut baru. Memanglah orang suka kasut elok, kenderaan elok dan sebagainya, pakailah. Apa masalah dia? Yang timur tajuk macam janganlah, kena zuhud kat dunia. Yang salah dia. Tapi ada ekstrim satu pihak lagi kan. Yang dia kata apa? Yang diorang go to, ada ekstrim. Dia dipakai semua sekali lah. Untuk guru tu pakai kereta Porsche Cayenne dan sebagainya, supaya kita tunjukkan pada orang Islam itu boleh. Pun salah juga. Islam ke agama riak. Faham tak? Tak tunjuk. Anda ada, simpanlah. Kan happy baju cantik, suka, tak ada masalah. Bukan kita perlu pakai macam konsep yang berlaku sekarang ni, mana buang semua, tak boleh. Terlampau sibuk pun tak boleh juga. Faham tak? Jadi Islam halalkan halal. Betul para sahabat Nabi makan. Mana yang miskin takut yang takut kaya tadi kan, yang takut jadi kaya, ada. Tapi dia bukan, maksud dia berpada-pada dengan apa yang ada je. Hidup macam biasa, tapi tak sibuk cari lebih. Kalau ada dia ambil. Tapi kalau sebab ada yang seorang tu yang Umar pernah lantik jadi gubernur, diberikan oleh Umar duit, dia menangis. Dia kata dakhalat fiyad dunya, telah masuk pada aku dunia. Dia cakap pada isteri dia. Ini bukan happy sangat dapat benda tu, dia rasa burden, rasa beban. Itu je. Konsep tadi kena beza. Jadi dengan sebab itu para sahabat Nabi SAW ni memang kita kata dijaga awal lagi. Sebab kita kata kalau dia kata orang jatuhkan para sahabat, sebenarnya dia nak masukkan idea dia. Okey. Yang mula-mula sekali jatuh dalam penyelungan ini adalah Khawarij dan Rafidah. Yang mula-mula sekali kita nampak dengan nyata jatuh dalam kumpulan ini adalah Khawarij. Golongan ni apa? Yang memberontak kepada kerajaan Islam pada zaman zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana mereka ni keluar muncul ketika mana nyata bila mana berdamainya Umar dengan para sahabat yang lain selepas daripada berlaku perangan Jamal, perangan Siffin, maka di situ keluarnya kumpulan Khawarij ni. Kemudian yang terkeluar. Nabi terangkan dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari tentang sifat mereka. Dan bila jumpa tu memang jumpalah. Dan bahkan di antara mereka ni ada yang orang tangan dia macam kudung itu kan, Nabi ceritakan pun Umar Ali jumpa orang berkenaan. Lepas dia perang, dia cari lelaki tu, jumpa. So konsep dia golongan tu memang antara yang awal. Dan kumpulan ni sebenarnya kali kita ikutkan, apa mereka buat yang besar sekali mereka buat. Yang mereka buat sebenarnya yang besar sekali adalah ketika mana mereka menganggap siapa tak berhukum Quran kafir. Tak berhukum dengan Quran kafir, dan
mula-mula tindakan mereka buat adalah apa? Dengan apa? Cuba jatuhkan Osman kerana Osman tak berhukum dengan Quran. Dia bunuh Osman tu sebab tu. Khawarij tak datang ke Madinah untuk rampas kuasa tau. Dia punya datang mereka daripada Iraq, daripada Mesir, ada sebagian kata daripada Yaman pun. Dia datang ke Madinah, kepung Madinah ketika musim haji. Orang ramai tak ada kan. Kepung Madinah ketika musim haji. Kemudian mereka telah gunakan masa yang ada tu. Pertama sekali dia buat adalah apa? Suruh Osman letak jawatan. Dan bila Osman tak letak jawatan, mereka bunuh. Osman pilih kasih. Osman pilih kasih, lantik keluarga dia lah jadi gubernur. Osman sekian, Osman semua. Kalau kita tengok accusation mereka buat tu, kalau zaman kita sekarang ni macam kita kata pada orang yang tak adil, kerajaan yang tak adil lah. Tapi beza dia sekarang ni, dalam amar ma'ruf nahi munkar anda tak salah. Macam kerajaan tipu ke apa, anda cakap lah, tegur tak salah. Ambil senjata jatuhkan salah. Haram dalam Islam kita menggunakan senjata kekerasan untuk menjatuhkan kerajaan. Tak boleh. Gunakan ruang. Kerajaan kata kalau tak suka saya, tak suka kami, lepas beberapa tahun nanti janganlah lantik kami. Dia bagi peluang. Gunakanlah. Ini bukan dakwah politik bagi tahu je. Maksudnya dia ini bezakan Khawarij tadi. Bukan menentang kerajaannya Khawarij. Gila apa? Kan ini salah. So Khawarij ini adalah satu kumpulan yang khas. Dan bahkan lepas bila para sahabat bersatu mereka keluar lari buka perkampungan dekat Iraq, dekat Haruriyah. Dan mereka pun lepas tu kafir, para sahabat semua kafir. Ali bin Abi Talib hantar Ibn Abbas berhujah dengan mereka, 50,000 masuk Islam, masuk semula, bertaubat. Mana kumpulan ni kumpulan yang tersesat lah. Tapi tersesat mereka ni punca dengan itu. Lepas tu kemudian satu pihak lagi yang bersama Ali pun ada juga, yang pun anggap Ali Tuhan pun ada. Anggap Ali ni lebih pasal orang Parsi orang Parsi tadi, pasal Husain bin Ali bin Abi Talib kahwin dengan anak raja dia. So dia angkat Ali awal. Kemudian dia angkat Hasan, dia tak angkat sangat, Husain dia angkat. Tu yang Husain tu. Siapa sebab Husain? Sebab Husain kahwin dengan Raja Parsi. So dia orang start macam tu. Dia orang antara kumpulan yang awal. Tapi nak masukkan ideologi mereka kena jatuhkan para sahabat. Jatuh para sahabat dan anda dapatlah yang lain. Okey. Dia kata apa? Kemudian mengikuti mereka Mu'tazilah dan Jahmiyah dan semua pelaku bid'ah. Mu'tazilah yang gunakan akal dalam memahami dalil. Nas, contoh macam sifat Allah Ta'ala melihat. Dia pakai akal. Kalau lihat, pakai apa ya? Dia sebut pakai apa ya je habis. Dia start je tu. Kenapa dia kata Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat? Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat. Sebab kalau melihat dia pakai apa? Ini ayat yang tak boleh kita, sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai dengannya sesuatu pun. Pasal dalam alam manusia, alam dunia ni kan, dalam alam semula jadi ni, kita kata banyak benda macam semut. Semut macam dia melihat dengan sesungut. Dengan antena dia melihat. Mana kita faham kan? So kita bukan semut, so kita tahu. Macam tu juga masalah macam binatang-binatang yang buta. Macam ada binatang-binatang yang buta. Apa binatang yang buta? Cacing. Macam mana dia tahu persekitaran dia? Nak pergi mana? Kalau kita sesat dah, duduk diam situ dah, tak boleh pergi mana. Tak. Kalau kita cacing kan, kita nyek tak pergi mana kan? Gelap. Tapi dia happy dalam tu. Macam mana dia melihat? Macam ada satu binatang dekat padang pasir, buta tengah malam, tapi dia melalui gentaran. Bila serangga datang, dia tangkap makan yang tu. Macam tu. Jadi konsep dia sekarang macam mana dia melihat, binatang melihat. Kita tak tahu. Macam rakun kan, dia boleh masuk tangan dekat dalam air, dia macam tu kan, pek kan. Dia boleh raba tu, dia nampak apa dalam tu. Kita raba tak jumpa apa. Dia raba jumpa kepah, jumpa tirau. Dia raba tu kan, dia tahu ni kan batu atau bukan. Sampai ahli sains nampak kan apa? Bila dia pegang tu, macam tu. Itu cara melihatnya binatang. Yang kita kata Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak perlu kepada alat pun. Dia maha berkuasa di atas segala-galanya. Dia tahu. Macam mana dia tahu, kita tak boleh tahu. Pasal di hari akhirat nanti, kita nak melihat Allah Ta'ala pun di hari akhirat nanti. Golongan macam Mu'tazilah mereka kata Allah Ta'ala tak dilihat. Pasal kalau dilihat, dia makhluk. Pasal apa? Sebab bila Allah Ta'ala dapat dilihat, dia bertempat, dikuasai oleh tempat, oleh masa, maka dia makhluk. So Allah Ta'ala tak dilihat. Tak lihat. Dilihat apa? Dengan mata hati. Pula. Ini masalah ni main-main ni kita panggil. Pasal permainan. Pasal para sahabat Nabi dengan direct tanya. Dia kata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? So para sahabat tanya. So itu saja understanding para sahabat diajar pada Rasulullah SAW. Akhirat nanti ya. Dan stop situ lah. Datang kita tapi lagi. Kenapa? Dan Nabi, para sahabat tak ada macam, tapi ya Rasulullah, kalau tak ada dilihat, maksudnya dia makhluk lah kan. Para sahabat tak pernah bincang. Kenapa kita bincang?
Para sahabat tak pernah bincang. Mana di negeri masa dan tempat, maka Allah Ta'ala makhluk. Para sahabat tak pernah bincang, kenapa kita bincang? Soalan tu kena tanya balik. Yang ni orang yang apa, macam sekarang ni ada kumpulan yang apa, yang sesat kat Malaysia datang. Dia kata nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah lah, kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi tak ada benda pun yang dicakap Ahli Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Tapi syiar dia suruh orang ramai datang, kumpulan dia kata apa? Suruh isytiharkan. Allah ada tanpa bertempat. Dia suruh cakap macam tu. Kenapa kena cakap macam tu? Kita diajar supaya kata la ilaha illallah. Datang dia, Allah ada tanpa bertempat. Ha? Syiar mana ni? Dia buat lagu, Ustaz. Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia orang buat lagu. Ada lagu Lagu pun ada. Dia kata Allah wujud tidak betul. Nanti tarian pula keluar. Ulang banyak kali saya kata. Dia ulang banyak kali macam tu je. Dia nak macam ni, panggil apa? Doktrin tau. Dia sebut lama kan. Mana ada? Kalau anda kata itu agama, para sahabat dah buat dah. Kalau itu agama kita, para sahabat lama dah cakap. So para sahabat tak cakap, kenapa kita cakap? Macam Jahmiyah membatalkan sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang contoh macam apa? Sifat-sifat makhluk. Contoh macam melihat. Kalau kita melihat Allah Ta'ala melihat, tak boleh. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala melihat, kita melihat, Allah Ta'ala buat dengan kita buat sama, dan Allah Ta'ala makhluk, dan tak boleh. Allah Ta'ala tak melihat. Mendengar, Allah Ta'ala tak mendengar. Sayang, kita sayang, Allah sayang. Serupa dah pula. Habis Allah Ta'ala tak sayang. Marah, Allah Ta'ala tak marah. Apa ni? Semua benda Allah Ta'ala isytihar untuk diri dia. Datang kita batalkan. Nabi datang berikan gambaran. Nabi siap bagi contoh penyamaan yang kita kata Allah Ta'ala ada misal lebih baik. Nabi kata bila nak kata Allah Ta'ala lebih sukakan, sayangkan, gembira sangat dengan kembalinya seorang hamba dia yang berdosa, sesat, datang bertaubat balik. Gembiranya Allah Ta'ala, Nabi berikan gambaran. Macam apa? Seorang lelaki tengah padang pasir, kenderaan dia terlepas. Yang pada kenderaan tadi, kenderaan dia sendiri, bekalan makanan dia semua dekat situ. Terlepas-lepas dia duduk pokok, tidur. Kan dah putus asa, terbunuh harapan, tak tahu binatang gimana, tidur. Cedik-cedik mata, binatang tu datang balik. Macam mana gembiranya orang tu? Dah putus dah. Cerita macam kita lah, kita dekat highway kan, minyak habis dan sebagainya, sekian-sekian. Lepas tu ada orang datang ambil tong minyak, berikan air minyak pada kita. Dia ada, saya ada minyak spare kat dalam bonet saya. Ada orang bawa minyak spare? Tak ada, okey. Kod lah. Nak jadi pada kita, pada hari berkenaan untuk minyak spare. Gembira mana hati kita? Tengah gelap, malam tak ada sekian, orang berhenti bawa minyak. Manusia ke jin tu? Kita Melayu kita, siapa tolong tu? Okey tak? Orang tu datang minyak, bawa minyak lebih. Dia tuang pada kita, dapat 2 liter, 3 liter, dia dah boleh jalan sampai ke tempat R&R dan sebagainya kan. Kita happy sungguh. Nabi kata apa? Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hamba dia yang sesat, kemudian datang berbanding lelaki tu saya gembira dengan datangnya ni. Ni gambaran. Jahmiyah kata tak. Allah Ta'ala tak ada gembira, tak ada suka, tak ada sayang, tak ada benci. Pasal apa? Sifat makhluk. Mana boleh? Allah Ta'ala sebab apa? Isytiharkan. Para sahabat tak kisah. Tak ada kata macam, ya Rasulullah, gembira Allah tu duduk kat belah mana? Tak ada orang bincang. Kan kita gatal bincang buat apa? Macam itulah saya kata, Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Siapa aja? Nabi ajak tak? Para sahabat ajak tak? Dan berdasar kepada dalil-dalil yang datang, kami mengeluarkan keputusan. Kamu mengeluarkan keputusan? Nabi ajak tak? Itu cerita dia. Faham tak? Dia kena buang sahabat Nabi. Siapa-siapa nak buat benda sesat, kena buang sahabat Nabi. Kerana ini Abu Hatim Ar-Razi berkata, tanda ahli bid'ah adalah mencela ahli asar. Tanda ahli bid'ah adalah mencela ahli asar. Maksudnya ahli hadis yang sibuk dengan hadis Nabi, sibuk dengan para sahabat, dia cela. Kata apalah sikit-sikit para sahabat. Tak hormat ulama. Dia tak hormat sahabat tak apa. Kan? Dia tak hormat sahabat tak apa. Tak hormat wali. Tak hormat sahabat tak apa. Al-Auza'i berkata, tiadalah seorang itu berbuat bid'ah melainkan dengki hatinya terhadap orang-orang Islam. Tapi dia buat benda bid'ah, dia akan dengki. Tengok orang mengikuti sunnah Nabi, dia akan menyampah. Dia akan geram. Kan? Sikit dalil. Sikit dalil. Kan? Sikit dalil. Ini masalah dia. Kalau bukan dalil, apa benda kamu ikut? Islam apa kamu? Kalau dia kata kamu tidak ikut sunnah Rasulullah, tak ikut ajaran para sahabat, sunnah siapa kamu ikut? Soalan itu kena tanya balik. Macam saya ingat baru ni ada orang marah kan bila saya kata tak ada doa awal tahun akhir tahun. Dia marah sungguh-sungguh. Saya kata benda tu ajaran mazhab Islam ke? Ajaran mazhab Syafi'i ke? Tak. Kan Malik, Ahmad, Abu Hanifah? Tak. Dia orang marah, saya tegur. Kenapa? Dia marah. Dia kata macam benda ni adalah amalan sekian-sekian. Saya kata para sahabat buat? Tak. Tabi'in buat? Tak.
Kita bagi pula penjelasan tahun awal tahun tu diasaskan pada tahun 17 Hijrah. 6 tahun lepas mana memerintahnya Umar, lebih kurang tahun ke-6 atau ke-5 pemerintahan Umar. Punca dibuat kerana orang Islam ketika itu tak ada takwim. Diorang ada tahun, bulan-bulan ada, tahun tak ada. So bila buat peminjaman dan sebagainya, tak dapat nak ditentukan bila patut orang tu bayar balik. So akhirnya apa jadi? Semua orang jadi kelang kabut ketika itu. Maka minta Umar buat tarikh. Umar bincang-bincang para sahabat, maka diorang pun letakkan tarikh Muharram sebagai awal tahun. Dan mulakan tahun daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Nabi sendiri berhijrah bulan Safar. Nabi tak hijrah bulan Muharram. Tapi Muharram itu adalah bulan pertama selepas Zulhijjah, yang mana orang-orang Madinah balik tunaikan haji, balik daripada datang Mekah, pergi balik Madinah untuk menunggu menyambut mereka. So arahan keluar adalah Muharram. Itu punca dia. Nothing, tak ada macam ritual, tak ada kaitan dengan tutup kitab dan sebagainya. Marah kumpulan ni. Bila kita tegurnya tu marah. Saya kata kalau anda kata tu amalan tu palsu lah. Kalau yang tulen, dia ada genuine chop kan. Contoh macam chop, kan hologram. Kalau tak ada chop tadi, palsu ke tulen? Palsu lah. Tu saya kata amalan palsu. Dia kata kenapa tak kata bid'ah? Saya kata palsu. dia tak nak, dia nak saya cakap bid'ah. Sebab main bid'ah, dia kata bid'ah hasanah. Saya tak nak kata bid'ah, saya kata palsu. Pasal benda genuine. Contoh macam benda ni, kalau kan ada trademark kan, ada barcode di origin kita tengok kan. So sekarang ni bila orang tu buat amalan, kita boleh tengok barcode dia, amalan dia tu datang mana. Kan boleh tengok origin kan, boleh tahu barang tu datang mana. Soalan sekarang, amalan anda buat ni origin dia mana? Di sini yang balik pada asal. Kalau ada origin dia para sahabat Nabi, pada sunnah Nabi SAW, kita kata amalan Islam. Kalau origin dia tak ada, palsu lah. Apa susah sangat? Palsu. Yang cakap bid'ah, amalan palsu. Dia beza. Amalan bid'ah ni orang kata tak bid'ah hasanah. Amalan palsu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tak ada para sahabat belajar dengan Nabi. Dan sahabat tak pernah ajar orang ramai. So dikatakan pakai amalan palsu. Jelas? Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi wa alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.